Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Puan Zaitun Wajib, apa khabar Puan? Saudara Syah Ibrahim, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Saudara Haji Azhar belum Manaf, apa khabar Tuan Haji? Itu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Richard Bakri, saudara Zamari LC, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Power Extreme. Saudara Joka, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara begitu juga Kopral Darus, apakah sudah habis percutian? Satria Setiawan daripada Mengelembu, Mengelembu clear katanya. Saudara BJKM, Mira Harun, Waalaikumsalam. Acik Warisan, selamat malam. Itu juga saudara Ismail Muhammad, saudara Muhammad Effendi, saudara Puan Rubidin. Saya memang sentiasa mendoakan kebahagiaan anda bersama pasangan, Zainita, Openg Temu. Itu juga saudara Arifin Abdul Halim. Pak Chu, apa khabar? Beliau berikan salam untuk semua pelayar-pelayar yang berkesempatan pada malam ini. Terima kasih Pak Chu. Didi Z, Bahu Bali Bahulu, salam. Haji Ridwan Hassan, apa khabar Tuan Haji? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Zulkifli Zul, saudara Muhammad Noh dari Kanga Perlis. Apa cerita Perlis ni? Sekejap lagi saya beri pencerahan. Katanya dah ramai dah keluar parti pula dah melompat-lompat. Saudara Haji Makno, saudara Ali Muhammad, apa khabar orang Port Dickson, saudara Al-Jabar, saudara Acik Warisan, Muhammad Asidir, Waalaikumsalam, saudara Rashid Mustafa, saudara Aziz Ahmad, Lang Al-Banjari, Sabedah Abdullah. Apa khabar Puan? Raya ni macam mana yang lepas? Masih lagi bercuti ke? Rasanya dah balik dah kan? Tapi rumah terbuka masih berjalan. Saudara Abdul Hamid, salam lebaran dari Kelantan. Saudara Abdul Hamid, di mana Kelantan tak tahu. Salim Yasin, Melaka hujan. Ya, begitu nampaknya ada ribut tadi kata kabarnya. Saudara Zaidain, Kamarudin Aziz, saudara Jani Jaafar, Fazli Yub, Khai Airil, Puan Rubiah Osman, Waalaikumsalam. Hazli Hamid, Kuih Seruh, orang Pahang, orang Kuantan. Zek Jul, saudara Yusuf Awang hadir dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Rozi Ismail, SB Napiah, Ibrahim Cik Muda, apa khabar saudara? Zaha Enstek, Azli Lee, Kasim Maradona. Ini mesti peminat bola sepak ni. Kasim Maradona, ya saudara Joka, saudara Ismail Kamat, Man Bear. Mesti gemuk lah Man. Kalau sebut Man Bear tu, buang ya tak? Saudara Sars Hashan, saudara Muhammad Farouk Marikan. Begitu juga dengan Khai Airil, Puan Nuraidah Kamarudin, salam dari Ipoh, Perak. Orang Perak yung. Moga mereka sihat-sihat walafiat. Terus Likudin, saudara Kamarudin Zaman, Kuih Seruh. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa harus saya memberi pencerahan, perkabaran apa yang terjadi pada negara kita hari ini dan semalam. Saudara, hari ini adalah hari Isnin, hari permulaan warga yang bekerja kembali ke pejabat, yang mana bertugas di sektor kerajaan juga mula bertugas. Doa saya anda bertugaslah dengan baik, mengambil sempena hari ini 9 Mei 2022 dan merupakan hari ke-8 berhari raya kita, hari ke-8 Syawal. Dan hari ini juga merupakan hari yang ke-782. Dah 782 hari virus corona menyerang bumi kita ini. Tapi menurut laporan daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, saya melihat bahawa tiba-tiba saja dah balik cuti ni jumlahnya mendadak naik pula. Kerana kemarin 1372, tapi semalam Rio melaporkan 2153 jangkitan virus corona telah dikesan.
Ini menjadikan jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,458,889. Bagaimanapun yang berjaya dipulihkan adalah 4,400,750 dan semalam ada 4 kematian rupanya. Itulah di saat-saat kita berhari raya masih lagi ada berita kematian kesan daripada virus corona ini. Ini yang tak seronok kita dengar saudara, tapi bertabahlah kalau itu takdirnya. Ini menjadikan jumlah mereka yang meninggal dunia kesan daripada jangkitan virus corona adalah 35,583. Daripada kiriman tersebut, saya dapati terdapat 14 negeri kini meningkat balik dia punya jangkitan, dan cuma 2 negeri saja yang susut, iaitu di Bola Persekutuan dan Putrajaya. Selangor meningkat setara daripada 480 terus kepada 1157. Apabila warga kota kembali ke kota, maka virus corona tiba-tiba meningkat. Begitu juga di Johor ada peningkatan kepada 81 daripada 57. Semalam ada 81 jangkitan. Berhati-hati warga Johor. Saya melihat bahawa jangkitan ini nampak gayanya tidak begitu menyenangkan. Begitu juga di Pulau Pinang. Pulau Pinang 2 hari berturut-turut tak ceroy ni. Tiba-tiba hari semalam jangkitan berjumlah 156 warga Pulau Pinang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Perak juga naik daripada 70 kepada 91. Di Melaka 60 naik kepada 63 2 hari berturut-turut. Labuan kembali pada 6 daripada 2. Bagaimanapun Putrajaya susut 7. Perlis nampak gayanya ada 3 peningkatan daripada 3 kepada 6. Saudara. Jadi ini menjadikan jumlah untuk bulan Mei ini saudara, mereka yang dijangkiti virus corona sudah pun berjumlah 9,964 orang. Jadi saudara pulang daripada percutian, kalau menghadiri rumah terbuka, pastikan anda bila pulang ke rumah jaga kebersihan, mandi, sabun dan lakukanlah penjarakan sosial. Nampak belum susut lah. Ada peningkatannya saudara. Baik, itu yang sempat saya laporkan berhubung dengan laporan virus corona. Dan kita hari ini hari Isnin bermula segala-galanya. Jadi e-commerce pun bermulalah pada hari ini saudara. Jadi kalau saudara mempunyai produk, jangan lupa untuk mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 ya saudara Abdul Hamid. Saudara Abdul Hamid, saudara Jalil Mairasa, ini di ini Instagram, saudara Rosli, saudara Faizal Ramli. Saudara bersama dengan Al-Azhar di talian 011-330-41241, beliau memasarkan wangian bakurnya dan juga wangian parfum. Kalau raya tu dah habis, bolehlah tambah lagi. Samping itu jangan lupa bahulu tok dan rendang rendang tok, bahulu berdal dan rendang tok naneng yang dihasilkan oleh ibunya dibuka semula untuk anda order. Ingat saudara, rendang tok naneng ni mengekalkan tradisi warisan negeri Perak. Stop, marvelous saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan gula O untuk kesihatan mereka yang ada kencing manis dan sebagainya. Samping itu, kata Siti Farehah, tempahan dibuka semula untuk dendeng manis Siti Farehah. Bolehlah anda berhubung dengan beliau di talian 017-711-4300. Siti Farehah 017-711-4300. Saudara Hazrul, saudara Jalil Mairasa, ni di teman kita di Instagram. Di samping itu, untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan. Baru sampai tu banyak buah-buah yang rangum, segar dan harganya murah. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Samping itu jangan lupa pula sambil-sambil berbual kawan-kawan sebenarnya raya ni, popiah sira Lady Maria. Kalau anda memesan Lady Maria, dia kata dia minta maaf kalau tak dapat hantar immediate, kerana tempahan untuk raya yang lepas
setelah pun habis, dan yang terbaru ini sedang dalam produksi, mungkin mengambil masa 1 atau 2 hari. Sila hubungi Saudara Rizam 019 435 1203 untuk menikmati popiah sira Lady Maria. Saudara, dan kita kembali kepada teman sahabat kita, tokoh jamu kemaman, Saudara Zul. Saudara boleh hubungi beliau di talian 019 917 0449, 019 917 0449. Hari ini yang saya nak bagi pencerahan adalah tentang kelulut hutan. Ni kelulut hutan ni saudara memang susah nak dapat, sukar untuk didapati, tetapi Saudara Zul ada memasarkan kelulut hutan. Saya tengok, saya dah rasa memanglah sedap, tetapi memang segar badan kita kerana keistimewaannya dijamin, berkualiti dan keturunannya yang asli. Kerana menurut Saudara Zul, kelebihan kelulut hutan ini ialah ia dari sudut wahyu dan perubatan moden, rawatan untuk masalah mata, mencegah pertumbuhan katarak, sumber antioksidan yang sangat baik, anti radang, anti bakteria, menurunkan kandungan gula dan merawat kencing manis, serta menghalang atau mengurangkan pembentukan sel kanser. Itu saudara, iaitu kelulut hutan. Ni dia kelulut hutan saudara, memang pekat lah. Jadi bukan senang nak dapat kelulut hutan ni. Memang ada setengah-tengah teman-teman kita yang membuat perusahaan kelulut, tetapi yang dipasar oleh Saudara Zul daripada toko jamu kemaman adalah kelulut hutan yang original. Sila hubungi beliau di talian 019 917 0449. Samping itu jangan lupa iaitu madu Arab habatus saudah dicampur dengan tunjuk langit. Antara kandungannya, formulasinya adalah habatus saudah untuk pernafasan dan saraf. Madu Arab ini imunisasi, stamina, peredaran darah. Kemudian ada kurma dalam tu untuk menambah tenaga, hormon dan pengadaman. Ada delima, ini untuk rawatan jantung, anemia, prostat, kanser. Kemudian ada kunyit, anti-inflamasi, anti-leukemia, anti-malaria, Alzheimer, untuk meningkatkan fungsi hati. Ada juga dalam tu dicampurannya adalah bawang putih untuk menolak angin ataupun sendi dan sebagainya. Ada kayu manis, halia, lada hitam dan tunjuk langit. Ini saudara yang dipasarkan oleh sahabat kita, habatus saudah, madu Arab habatus saudah tunjuk langit. Memang berkhasiat. Saudara boleh hubungi Saudara Zul di talian 019 917 0449, tokoh jamu kemaman. Saudara, itulah setakat ini e-commerce kita. Berniagalah terus saudara, sebab tak tahulah apa nak jadi lepas ini. Ekonomi macam mana, raya dah habis, duit pun tinggal ciput-ciput saja. Saya terima kiriman kawan-kawan dalam Facebook, jenaka mereka, dia kata hawa ataupun udara hari ini agak pelik, katanya, iaitu cuaca sekarang ni keluar saya tak kering-kering, cuma yang kering bahagian poket aja katanya. Saudara Bob Rizal Edwarden, Pendekar Hanif Ledang Johor, Hamisah Abdul Manap, Mansur Wahab alias Pada. Begitu juga dengan Saudara Zul Marshal, ni teman dia dah sana. Kawan-kawan, teman-teman semua, jika anda putus hubungan, jangan lupa lari pada Instagram. Bagi saya, yang saya minta daripada anda adalah like, share dan subscribe. Itu saja upah yang saya minta daripada anda, Saudara Imnodin, sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Baik saudara, kita santuni naluri kehidupan, melatih fiah. Begitu juga dengan Saudara Strawberry, Zani Abin, Anwar Mansur, Bakat Ahmad, Pak Long Awang, Awang Zah, Rosmini. Saya kalau yang mana saya sempat, saya baca sikit. Tapi kalau tak sempat tu, malam nanti saya tengoklah, saya santun satu persatu. Puan Mariam Putih. Baik saudara, iman di hati itu merupakan kunci utama ke arah perubahan sikap. Jadi iman secara otomatisnya akan mengubah manusia secara bertahap-tahap. Transformasi, reformasi, evolusi, revolusi atau apa sajalah istilahnya yang dikaitkan dengan perubahan mestilah berlandaskan soal hati.
Jadi apabila soal hati ditangani dengan iman, ia memberi satu kekuatan yang luar biasa dalam diri manusia. Tauhid ialah sumber kekuatan untuk melakukan perubahan, kerana ia merungkai semua halangan dan godaan luaran yang mengganggu usaha ke arah perubahan. Jadi soal hati bukan hanya penting pada peringkat awal perubahan, tapi perlu terus dijaga sepanjang usaha manusia untuk menjadi individu yang baik dan mampu memberi kebaikan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, sabdanya bahawa setiap amalan bergantung pada niat. Sesungguhnya, sabda junjungan, setiap amalan itu bermula dengan niat. Hati, saudara. Artinya, jika niat baik, maka amalan pun akan baik. Sebaliknya, jika niat jahat, maka amalan yang baik sekalipun akan bertukar menjadi jahat. Bagaimanapun natijahnya atau kesan satu amalan sering bergantung kepada mukaddimahnya. Jika mukaddimah awalannya itu amalan itu ialah yang baik, maka amalan itu akan jadi baik. Berusahalah untuk menjadi orang baik-baik, saudara. Itulah naluri kehidupan kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman kita yang mengirim kepada saya saban hari. Jadi saya angkat, saya baca. Banyak ramai teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya untuk kita perkongsian bersama, saudara. Ini bukan kata-kata saya, tapi saya hayati, saya baca, memang bersesuaian untuk dimasukkan dalam segmen naluri kehidupan. Saya juga ingin membaca mutiara kata kiriman sahabat kita Cikgu Hibil, saudara Sajid Put, saudara Ismailis, Kekanda Zainal, saudara Puan Maznah Cik Mat. Begitu juga dengan Puan Rokiah Ahmad, Omar Abdullah, Siput Mata Merah, sahabat salam bubar parlimen. Ya, saudara Anwar Abu Nems. Menurut Cikgu Hibil katanya, dan banyak kata dalam ucapan mungkin meringankan atau mungkin melukai hati yang patah. Saudara, dalam banyak-banyak kata-kata ada kalanya ia mungkin meringankan atau mungkin melukai hati yang patah. Oleh itu berhati-hatilah apabila kita menuturkan kata-kata itu. Kerana ada kalanya kita beri semangat. Tapi ada juga kadang-kadangnya bila kita kata salah tafsiran, salah kita menuturkan kata-kata itu, boleh melukai hati sama insan. Saudara, jadi hayatilah mutiara kata kiriman Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang saya rasa agak berarti dan elok untuk kita jadikan pedoman kita, saudara. Seperti biasa, saudara, saya ingin mengingatkan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Tambah-tambah lagi sekarang ini ekonomi dunia bukanlah dalam suasana yang baik. Tunggu masa saja nak merudum. Di Ukraine dan Rusia masih lagi berbalah, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah politik sempang peranang. Politik sempang peranang, tak menentu jadinya. Namun sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Beliau menghantar kiriman bertanya pada saya sesuai ke pantun ini. Saya kata Pak Nazir punya pantun sentiasa sesuai, kerana beliau mengikuti peredaran waktu, masa dan situasi. Kata Pak Nazir, dihidang laksa buah kepaya Seri Kaya di jamah awal. Sebulan berpuasa, sehari raya, bukan beraya seluruh Syawal. Kepaya itu adalah buah betik atau buah pepaya. Jadi Pak Nazir mengingatkan kita, sebenarnya sebulan kita berpuasa, bagi raya sehari, tapi bukannya seluruh Syawal. Yalah, memang pun ada orang buat rumah terbuka pada hari Sabtu, pada hari Minggu. Okey untuk jamuan-jamuan. Tapi apa kata Pak Nazir, bukanlah selama sebulan pula kita bahar rayanya. Kalau sebulan raya ni jawabnya raya Hindu lah, brother. Kalau duit banyak, kalau tak ada wang macam mana? Kata Pak Nazir lagi, ketupat jantan, ketupat betina, banyak orang tidak tahu. Rakyat Kelantan hidup merana sampai sekarang mengaku tak mahu. Jadi imbalannya ketupat musim raya ni. Tapi menurut Pak Nazir, rakyat Kelantan semakin terdesak, semakin terpinggir daripada arus pembangunan dan hidup merana katanya. Sampai sekarang pun akhirnya mereka mengaku tak mahu lagi lah dengan pimpinan yang ada. Saudara, terima kasih Pak Nazir. Kita santun juga kiriman sahabat saya, pejuang muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik.
Katanya masak lemak ikan keli, sedap makan sampai kepala. Pasar raya makanan dibeli Yahudi, sayur di kampung diborong Bangla. Beliau menzahirkan kerisauannya. Kerana pasar raya sekarang ni kabarnya milik pemilik pasar raya besar itu adalah mereka keturunan Yahudi. Dan di kampung-kampung pula tu sayur-sayurannya diborong oleh mat Bangla. Itu masalahnya. Sedang kita punya anak-anak muda masih lagi yang belum lagi ramai untuk terlibat dalam sektor pertanian moden. Kata Saudara Nordin lagi, tanam mangga benih cukanan hendak dijual ke kota Melaka. Seluruh dunia menjaga makanan, orang Malaysia masih leka. Jadi beliau mengingatkan tentang food security, tentang masalah kekurangan bahan makanan ini. Sebagai anak muda, beliau juga ingin memberi nasihat pada teman-teman pelayan-pelayan saya supaya berhati-hati tentang menghadapi, jangan kita leka dengan masalah kekurangan makanan. Terima kasih saudara Nordin, Malik dan Pak Nazil. Kita masuk segmen Gedung Ilmu, saudara. Kerana orang tua dahulu sering berkata, pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat. Sahabat malam saya akan bercakap benda ini mengingatkan kita semua, dan mereka harus menjaga kemurnian sikap. Kerana pemimpin yang kita harapkan, yang didambakan oleh pimpinan terdahulu, adalah sewajarnya mereka adalah pemimpin yang sejati. Ini yang dicari. Kita harus mencari pemimpin yang sejati. Kerana sebagai pemimpin yang sejati, budayanya elok, hati pun suci, membela rakyat, berani mati, berkorban tidak mengharap puji. Kalau seorang pemimpin yang sejati, dia tidak mengharapkan pujian atas setiap pengorbanannya, berbudi tidak mengharap ganti, menjalankan tugas sepenuh hati, sumpah diikat, janji dipenuhi. Itu pemimpin yang sejati. Jika dijadikan pemimpin, ia terpuji, dijadikan tua, tak tertandingi, dijadikan induk, tak tersaingi, dijadikan tiang, kukuh berdiri. Jika dijadikan tudung, menaungi negeri, dijadikan ubat, penawar hati, dijadikan teladan, payah dicari, memimpin negeri, tuah berdiri. Bila mereka memimpin umat, pasti membawa berkat, memimpin bangsa, hidup sentosa. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Apa pula culipan kata-kata dalam buku pemimpin dalam ungkapan bangsa Melayu, kiriman Tan Sri Johan Jaapar yang terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka saya. Terima kasih Tan Sri. Baik saudara, sebelum saya beri pencerahan lagi, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tak bertanggungjawab bukan hanya pada suntingan, malahan komen-komen anda berikan, kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen ataupun suntingan anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan sekadar untuk memberi informasi, supaya kita tidak boleh diperlakukan sembrono oleh pimpinan yang gila mencari kuasa dan sebagainya. Lain tak ada saya. Prinsip kita mesti kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan jika saudara tak bersetuju, kalau saudara mau berhujah, tampilkan hujah anda dengan bahasa yang harmonis dan tidak memaki hamon. Saudara, ini permintaan saya secara jujurnya, secara long-long, secara Roslan, Waca di Instagram, secara Osama Jafri bin Din, Puan Jamilah Samsul, Satria Setiawan, nasi kandar di Pulau Pinang, sup tulang di Pekan Beranang. Apa kata? Oh, ada pantun daripada saudara Satria Setiawan. Dia kata, nasi kandar di Pulau Pinang, sup tulang di Pekan Beranang, politik Malaysia sempang peranang, rakyat juga tak menang-menang. Begitulah keadaannya saudara Satria Setiawan. Terima kasih untuk kita berkongsi pantun. Bagi saya tinggi maksudnya tu. Ya saudara. Baik, saya mengharapkan agar kita sebagai warga cinta damai santunilah setiap masalah itu secara harmonis, saudara. Saya menerima berita, culipan berita yang dilaporkan oleh utusan. Menurut usaha online hari ini rupanya di Tampin. Ini adalah kabar duka apabila 3 buah rumah, 3 buah keluarga yang tinggal berhampiran berhadapan dengan detik cemas selama hampir 10 minit apabila atap rumah mereka diterbangkan oleh ribut dalam kejadian di Kampung Geduk pukul 3.45 petang tadi. Menurut Puan Norimah Abdullah,
ketika kejadian dia berada di rumah bersama isterinya, bukan puan, saudara Noriman Abdullah, berusia 45 tahun. Beliau bersama isterinya ada di rumah, iaitu Kalimah Ahmad, serta 2 orang anak berusia 12 hingga 15 tahun, dan dikejutkan dengan bunyi angin yang kuat serta hujan lebat. Sebab itu di Melaka tadi pun hujan, kerana di Tampin pun ribut. Ketika kejadian, keadaan sangat mencemaskan. Saya pada masa itu hanya memikirkan untuk menyelamatkan anak saya dan anak-anak buah ke kawasan berlindung di dalam rumah. Jadi bila keadaan reda, dapati bumbu rumahnya hilang, diterbang oleh ribut. Inilah bencana yang tak terduga. Dari itu, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Gemencih, Datuk Muhammad Isyam Mak Isa berkata sehingga pukul 5.30 petang, kejadian berkenaan juga telah menjejaskan 4 buah rumah dan lebih 10 batang pokok tumbang. Kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan oleh pasukan penyelamat, terdiri daripada anggota bomba dan penyelamat Gemencih serta Angkatan Pertahanan Awam. Jadi saudara, berhati-hati, suasana cuaca sudah mula kembali tidak menentu. Sebab tu saya katakan bahawa macam sekarang ni, panasnya memijar. Dia bukan lagi menggigit, memijar saudara. Sewaktu saya beri pencerahan ni pun, saat saya memberi pencerahan, saya juga berpeluh saudara. Kipas angin dipasang sekuat-kuatnya pun tidak terasa. Jadi saya harap saudara banyakkan minum air. Di samping itu, kalau boleh tak perlulah keluar rumah, duduk di rumah, terima tetamu dan sebagainya saudara. Jagalah kesihatan, jaga keselamatan keluarga kita. Suasana sekarang tidak menentu, saudara. Dan begitu juga saya menerima khabar katanya negara Indonesia telah pun menghentikan untuk sementara ekspor minyak sawit mereka. Sebenarnya dalam suasana begini, kalau negara kita bijak, pimpinan negara bijak, segeralah ambil kesempatan. Kerana tentulah antara negara yang mengimport banyak minyak kelapa sawit daripada Indonesia adalah India, China dan juga bini Turki. Jadi dalam masa ini kita harus berusaha untuk memasarkan produk kita. Saya tak tahu kenapa Indonesia menghentikan pengeluarannya. Saya khawatir, saya bimbang, mungkin kerajaan Indonesia merasakan bahawa dunia sedang mengalami masalah kemerosotan makanan. Jadi sebab itu mereka dalam keadaan berjaga-jaga untuk menyimpan stok minyak kelapa sawit mereka. Saudara, dan kita pula, saya mengharapkan agar Kementerian Pertanian supaya meningkatkan pemberian baja, diusahakan dicari baja-baja untuk menambahkan produk penghasilan daripada ladang-ladang sawit, sama ada ladang-ladang perusahaan biasa ataupun Felda saudara. Baik saudara, itu laporan sedikit saudara. Dan hari ini sebenarnya 9 Mei 2022, genaplah 4 tahun Pakatan Harapan menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan tak tahu saudara, inilah harinya tanggal 9 Mei, hari yang penuh bersejarah. Kerana mereka yang menumbangkan UMNO Barisan Nasional, yang menjanjikan janji sebuah mimpi, akhirnya mengundang kehancuran ekonomi dan derita rakyat yang semakin berlarutan sehingga saat ini. Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional yang menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional mewujudkan suasana yang tidak menentu. Dalam tempoh 4 tahun inilah Barisan Nasional kalah buat pertama kalinya dalam pilihan raya umum. Itu pilihan raya umum yang ke-14. Kena terima hakikat, itulah 4 tahun dah saudara, itulah saatnya UMNO Barisan Nasional ditumbangkan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kerana untuk rekod, Barisan Nasional ditubuhkan pada 1 Januari 1973, iaitu sebagai kesinambungan kepada Parti Perikatan yang diasaskan pada 1952. Jadi sekadar pengetahuan saudara, Parti Perikatan ditubuhkan 1952, kemudian 1973 digantikan kepada dengan Barisan Nasional. Dia dari pilihan raya umum yang pertama, iaitu 1955. Tahun 1955 adalah merupakan pilihan raya umum pertama gabungan 3 parti yang mendominasikan perikatan. 3 parti lah yang mendominasikan politik negara saat itu, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Malahan boleh katakan setiap kali pilihan raya Parti Perikatan kemudian diganti dengan UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan dengan jayanya. Namun kemerosotan mula
tercerna apabila hadirnya tahun 2008 melalui pilihan raya umum yang ke-12, saudara. Itu yang saya katakan, the beginning of the fall. Kerana waktu itu isunya isu the fourth boy. Kata orang mengatakan waktu itulah era tahun penggal kedua, Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, dan waktu itu semua orang tahulah isu budak tingkat 4. Banyak orang mengatakan Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Bagi saya itulah the beginning of the fall, di mana majoriti asas UMNO Barisan Nasional gagal untuk mendapat 2/3 jumlah kerusi parlimen. Kemudian pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2013, Barisan Nasional yang diambil alih kepimpinannya oleh Datuk Seri Najib masih berjaya untuk meneruskan penguasaan UMNO Barisan Nasional melalui pilihan raya, tetapi masih juga belum dapat 2/3. Dan akhirnya apabila parlimen dibubarkan pada 7 April 2018, akhirnya pada 9 Mei Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bahawa UMNO Barisan Nasional tumbang kepada Pakatan Harapan selepas memerintah lebih 60 tahun menjadi parti pemerintah. Saudara, itulah keadaannya bermulanya. Di mana ini keadaan saya, di mana bermulalah hadirnya parti-parti yang dikuasai oleh bukan majoriti Melayu yang cuba memperlihatkan seolah mahu membalas dendam. Sebahagian besar warga bangsa Bumiputera dipinggirkan untuk memperolehi kesamarataan dalam pembayaran kek ekonomi. Telah tak ada parti lain, DAP lah saudara, ya. Dan sebab itu hingga saat ini warga bangsa kita masih belum boleh mampu untuk menerima DAP untuk bersama-sama dalam sebarang coalition ataupun kesatuan, kerana ekonomi negara jatuh mengudum. Selepas pilihan raya yang ke-14, ekonomi negara mengudum. Para pelabur lari meninggalkan negara secara besar-besaran. Ini bukan main-main, saudara. Kesan daripada pilihan raya umum yang ke-14, apabila UMNO Barisan Nasional tumbang, maka para pelabur lari meninggalkan negara secara besar-besaran. Aset negara, terutamanya aset-aset milik Bumiputera, habis digadai dan dipindahkan. Ini siapa lakukan? Menteri Kewangan waktu itu adalah Lim Guan Eng. Reserve dan kekayaan negara boleh dikatakan hampir habis dihakis dan dikikis oleh mereka. Semua sektor GSC dan institusi Bumiputera yang dibawa masuk adalah puak-puak yang bukan Bumiputera. Malahan tabung haji juga. Secara ini mencerita sejarah di mana akaunten bukan Islam dilantik dalam tabung haji, yang akhirnya dapat menyaksikan 19 bilion aset umat Islam keluar dari tabung haji. Dan banyaklah meletakkan puak-puak yang mereka bersama-sama yang bersekongkol dengan parti DAP. Dan yang paling dahsyat sekali apabila DAP melalui Menteri Kewangannya berani menipu rakyat dengan melancarkan kononnya tabung harapan untuk memulihkan negara. Tapi duitnya sehingga saat ini entah ke mana. Mereka sanggup menipu manifesto, menipu cara pemerintahan, dan salah guna kuasa tanpa terkawal waktu itu. Itulah kesannya apabila kita hilang kuasa. Jadi sebab itu saya mengharapkan warga kita berhati-hati dalam menghadapi musim pilihan raya yang mendatang. Warga UMNO wajar untuk tidak lagi mewujudkan perbalahan sama sendiri. Jangan berbalah, akhirnya rakyat bosan. Kalau rakyat bosan, mereka akan menghukum lagi parti UMNO Barisan Nasional. Tak serik-serik. Malahan sekarang ni, saya rasa ini yang buat orang ramai marah. Rakyat pun mulalah marah. Tiba-tiba saja dalam keadaan tenang, yang sepatutnya kita mewujudkan kestabilan politik di Melaka, satu hari dua hari ini wujud pula berita kononnya kursi Ketua Menteri Melaka didakwa untuk digulingkan Datuk Sulaiman Ali. Saya kata, kenapa benda ni berlaku? Ini yang membuat rakyat bosan. Masalah belum dapat diselesaikan secara tuntas. Saya berkesempatan berbual dengan Datuk Rauf dalam bulan puasa lalu. Saya berkunjung ke pejabat
Esko Kerajaan Negeri Melaka, dia kata bahawa beliau berjaya membawa masuk sekitar 5 bilion pelaburan daripada negeri Arab. Saya ingatkan tentulah dah selesai, patutnya tuntaslah, teruskanlah untuk memajukan negeri Melaka, bukan besar mana pun, tak besar mana pun Melaka ni. Tapi tiba-tiba dah ada pula cerita mengatakan bahawa Ketua Menteri Melaka dipaksa untuk menandatangani peletakan jawatan. Kenapa pula begitu? Saya pun tak tahu lagi, tapi saya dapat apa yang saya perolehi daripada kiriman berita teman-teman mengatakan bahawa memang perkara itu merupakan kabar angin dan cakap-cakap. Tapi bagaimanapun, Timbalan Ketua UMNO Melaka Datuk Ali Muhammad menafikan dakwaan Ketua Menteri itu dipaksa menandatangani surat bertakan jawatan. Tapi kini ada pula pimpinan negeri percaya wujudnya dalang. Ini masalahnya, saudara. Dah elok-elok, dah nak stabil, dikeruhkan balik suasana. Kenapa jadi begitu? Kenapa harus Melaka kembali terdedah pada pergolakan? Baru 5 bulan. Ini buat saya marah. Siapa yang yang memulakan, saya pun tak tahu. Saya akan terus menyiasat kenapa begitu. Saudara, Bok Rizal ni kenapa ni berbalah-balah ni? Saudara, bukan pelabur lari sebab kerajaan tebuk atap. Tidak. Pelabur lari ni, saudara labu, kerana bila keadaan kestabilan politik dalam keadaan terumbang ambing, bila keadaan simpang peranang. Sekarang ni macam baru nak dapat pelaburan daripada Arab yang masuk lebih kurang 5 bilion ke Melaka. Seharusnya permasalahan ini diselesaikan untuk lestari kehidupan rakyat. Kenapa diujukan kemurungan, suasana yang sebegitu? Memetik laporan portal FMT, pemangku Ketua UMNO bahagian Alor Gajah, Saudara Rospandi Leman, berkata beliau tidak menafikan adanya paksaan tersebut. Tapi bagaimanapun dia tidak mahu mendedahkan pihak yang dikatakan menjadi dalang. Ini laporan pada FMT. Saya harap Datuk pemangku Ketua UMNO bahagian Alor Gajah, Senator Rospandi Leman, dapat menjelaskan lagi suasana benar atau tidak dan sebagainya, saudara. So dia katanya telah Rospandi bagaimanapun tidak mahu mendedahkan pihak yang dikatakan menjadi dalang dalam isu ini. Yes, awak pun tahulah katanya. Itu menurut laporan berita harian pula. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Hang Tuah Jaya, Saudara Muhammad Ridwan, berkata Barisan Nasional sebelum ini sudah pun bersetuju untuk memegang kepada janji yang dinyatakan dalam manifesto BN Melaka pada pilihan raya negeri lalu yang menamakan Datuk Sulaiman selaku Ketua Menteri Melaka. Jadi tak ada sebab lah kita harus berpegang pada janji, dan biarlah dia meneruskan kariernya atau meneruskan legasi kepimpinannya untuk penggal ini. Jangan dikejutkan lagi. Dah ini semalam Datuk Muhammad Ali yang juga Ketua UMNO bahagian Tangga Batu dilaporkan berkata 5 Ketua UMNO bahagian di Melaka sebelah suara mempertahankan Datuk Sulaiman sebagai Ketua Menteri sehingga habis penggal. Itu kenyataan daripada Datuk Muhammad Ali, walaupun beliau tewas dalam pilihan raya yang baru lalu, tapi dia pegang pada janji bahawa dia kata semua akan mempertahankan. Biarlah Ketua Menteri menyelesaikan sehingga habis penggal. Menurut laporan bernama hari ini, Datuk Muhammad Ali menafikan kabar angin dakwaan yang Datuk Seri Sulaiman dipaksa menandatangani surat peletakan jawatan. Dia kata ia disifatkan sebagai fitnah tidak berasas. Secara dalam keadaan begini, sebab itu saya pun bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Kalsum Nordin. Ialah beliau Esko Kerajaan Negeri Melaka. Beliau mengatakan bahawa mungkin benda ini ada percaturan oleh parti-parti pembangkang. Tapi bagaimanapun, kata Datuk Kalsum, rakyat semakin muak dengan drama yang ditunjukkan oleh parti PBM, terutama presidennya Tasimuddin. Dia tak menuduh, tapi dia kata ini adalah antara unsur-unsur yang ada. Kerana dalam keadaan sekarang ni, parti PBM ini adalah berasal dari pemimpin yang melompat. Kerana itu katanya beliau betul yakin rakyat sudah pasti akan menolak kepimpinan PPBM. Rakyat sudah dapat menilai. Kerana pilihan negeri Melaka dan Johor boleh dikatakan sebagai kayu pengukur, katanya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pengkalan Batu di Melaka mempertahankan dan telah pun berada sebagai
Esko Kerajaan Negeri Melaka mengharapkan janganlah dikocakkan ketenangan yang ada di Melaka. Saya bukan hanya mendapat berita tentang Melaka, malahan Johor juga sedang cuba dikocakkan. Cuma di Johor ni mereka tak berani sangat kerana baginda tuanku kalau dah kecoh begitu dia akan menjerit. Titah tuanku mestilah setiap ahli-ahli politik di negeri Johor mentadbir negeri Johor sebaik mungkin dan menunaikan setiap apa yang dijanjikan dalam musim pilihan raya yang lalu. Baginda tidak mahu melihat politicking ataupun kekalutan politik melanda negeri Johor. Walaupun memang ada, kadang-kadang saya terdengar, tapi saya tak dapat menyatakan lagi. Okey, saudara. Saya melihat juga satu kenyataan yang dinyatakan oleh Datuk Sabri Cik. Ini sekadar nak menjawab sebab katanya parti pimpinan PAS seolah-olah mahu kembali dengan Muafakat Nasional. Sebelum itu saya nak jelaskan juga saudara, besok sahabat saya, saudara Ibrahim Cha, dia mengantar kiriman, dia kata apakah benar yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berada luar negeri. Dia kata kenapa selalu sangat kerap keluar negeri. Jadi saya nak beri penjelasan yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berangkat ke London malam ini ke besok. Daripada London beliau akan menghadiri persidangan Amerika ASEAN di New York. Dan mungkin beliau akan membuat ucap pertamanya di sana. Dan kita mendoakan agar beliau selamat pergi dan selamat kembali. Jadi Saudara Ibrahim nak pergi ke luar negeri pun kadang-kadang kita haraplah agar PM ni kurang-kurangkanlah lawatannya ke luar negara dan tumpukan perhatian untuk segerakan pilihan raya umum. Itu yang paling penting. Rakyat menanti pengumuman beliau untuk memohon ke bawah Duri Tuan Agong untuk membubarkan parlimen. Itu yang rakyat tunggu. Jadi soal beliau pergi ke London, pergi ke Amerika dalam misi menjalankan tugas, rakyat tak ada masalah. Kita sentiasa mendoakan keselamatan Perdana Menteri kita. Itu saya harap teman-teman semua faham. Bukan berjoli. Malah kita dulu ada juga Perdana Menteri yang boleh katakan tiap-tiap bulan 3-4 kali keluar negara. Apa nak jadi negara pun tak menentu, saudara. Saudara Syed Amin, orang yang tak rasa UMNO semua suci. Tak betul, saudara Syed Amin. Tak betul. Saya tak melihat begitu. Sebab itu saya dedahkan apa yang berlaku di Melaka, apa yang sedang mereka lakukan di Johor. Dan saya mendedahkan bahawa apa kesan apabila UMNO Barisan Nasional ditumbangkan. Ini realiti. Dan banyak orang menuduh bahawa bila berlaku keadaan begitu, kerajaan tebuk atap dan sebagainya, UMNO tak terlibat. Yang melakukan kerajaan tebuk atap adalah sesama mereka berantakan di kalangan pimpinan Pakatan Harapan. UMNO tak seorang pun campur tangan. Tidak ada seorang pun pemimpin UMNO yang terlibat dalam langkah Sheraton. Itu jelas dan nyata. Malahan saya masih ingat lagi, saat itu UMNO dengan PAS sedang mengadakan retreat di Janda Baik. Saya ingat lagi peristiwa itu. Waktu retreat itu tiba-tiba pimpinan PAS kata baiklah kita balik ke Kuala Lumpur kerana ada perkembangan sesuatu. Dan UMNO ketika itu, saya ingat lagi, Tuan Guru Haji Hadi dia kata mahu supaya UMNO menyokong Dr. Mahathir untuk meneruskan sebagai Perdana Menteri. Dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamid dia kata tak ada masalah. Sebab kita tak mau kecoh. Malahan bila kita kalah, kita menyerahkan dengan baik. Dan kita mengharapkan mereka memimpin negara dengan sebaik mungkin demi lestari rakyat. Jadi kalau tak mampu, pulangkan balik pada rakyat. Sebab itu, apabila langkah Sheraton terjadi juga, maka Presiden UMNO menuntut agar segera diadakan pilihan raya. Saya kena jelaskan benda ni. Sebab banyak orang tak faham. Ramai mengatakan kerajaan tebuk atap, berlarutan sampai sekarang ni. Mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri kerana kerajaan tebuk atap. Itu tak betul. Tak betul. Kerana yang melakukan kerajaan menubuhkan kerajaan tebuk atap iaitu langkah Sheraton. Langkah Sheraton semua orang tahu dalangnya siapa. Dan bersama-sama dengan langkah Sheraton itu wujudlah Kerajaan Perikatan Nasional, di mana UMNO dalam keadaan penuh keterpaksaan. Dalam penuh keterpaksaan UMNO harus menyokong. Sebab itu adalah
permintaan istana. Kerana bila istana kata tak perlu diadakan pilihan raya umum. Kerana suasana waktu itu COVID-nya, ekonomi tak menentu. Jadi dipilih, diangkatlah Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin dalam penuh ketempangan, dalam penuh kesongsangan. Kerana Tan Sri Muhyiddin cuma mewakili 7 orang ahli parlimen saja bersama dengan beliau. Ketika itu Dr. Mahathir 6 orang keluar daripada PBM. Dan beliau hanya disokong oleh puak-puak daripada kumpulan Azmin Ali yang melompat daripada Parti Keadilan. Ini sebenarnya ini sejarah yang tidak boleh dinafikan. UMNO tidak menyokong. Tetapi bila istana meminta supaya diwujudkan kerajaan untuk sementara, UMNO kata okeylah. Kerana itu memukakan permintaan istana, maka kita setuju. Tetapi syarat kita letakkan bahawa dalam tempoh 6 bulan selepas COVID-19, selepas ekonomi diperbaiki, maka hendaklah diadakan pilihan raya umum. Itu termeterai dalam permintaan. Tak ada cerita orang kata nak minta itulah minta. Tak ada. Tetapi bila Tan Sri Muhyiddin dengan dia punya konsep scheme of thing, ini yang saya katakan korupsi politik. Scheme of thing mula membeli pimpinan UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO untuk duduk dalam kabinet beliau. Maka jadilah kabinet yang haru biru, sebegitu ramai orang dalam scheme of thing. Terdapatlah, tak silap saya, dalam 11 orang ahli parlimen UMNO yang jadi menteri, jadi timbalan menteri dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, UMNO masih lagi bertahan sebab mengharapkan selepas 6 bulan ada pilihan raya umum. Tapi apa yang berlaku? Dari darurat diwujudkan, rakyat dikurung, parlimen tidak bersidang sebab keabsahan Perdana Menteri waktu itu tidak dapat diuji. Berlarutan selama 17 bulan. Akhirnya UMNO kata cukuplah, put a full stop, tanda noktah. Maka ditariklah sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Akhirnya beliau terpaksa meninggalkan di anjung kuasa di Sri Perdana. Itu realiti saya. UMNO tak terlibat sama sekali. Tapi bila dah keadaan begitu, wujud pula satu cadangan baru supaya dipilih siapa di kalangan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai untuk jadi Perdana Menteri. Akhirnya dalam pungutan suara SD, iaitu surat akuan bersumpah yang ditandatangani, maka Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Sebab itu hari ini kita tak boleh mengatakan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan rakyat. Walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan kerajaan keluarga Malaysia, tetapi sebenarnya rakyat tidak memilih UMNO Barisan Nasional untuk jadi kerajaan kalau mengikut pilihan raya 2018. Sebab itu kita masih menuntut untuk disegerakan pilihan raya ini supaya kerajaan ini dapat diabsahkan, dipulangkan balik pada rakyat. Biarlah rakyat memilih. Tak lebih daripada itu, saudara. Kita tak minta yang bukan-bukan, kita tak minta yang lebih daripada itu. Yang kita minta adalah supaya diadakan pilihan raya. Ini saya kena jelaskan pada saudara supaya kita faham macam mana kedudukan politik negara kita ni. Jangan tuduh UMNO bukan mencipta kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Tak ada. UMNO mahu kalaulah diizinkan oleh Allah SWT, kalau rakyat bersama dengan UMNO Barisan Nasional nanti, kita mahu masuk ke Putrajaya dengan penuh bergaya dan penuh bermaruah. Sebab itu kita tak bersetuju lagi untuk nak buat kemah besar. Itu bukan hala cara UMNO. UMNO nak bertanding solo. Sebab itu semalam saya dah bagi tahu, saya pun tak setuju dengan cara pengurusi perhubungan UMNO Barisan Nasional Selangor, Tan Sri Noh, yang mengatakan masih lagi nak bekerjasama dengan PAS dalam isu pembagian kursi dan sebagainya. Tak ada dah sekarang ni. Benar kita mahu mengharapkan ahli akar umbi PAS menyokong kita. Tapi kalau mereka tak sokong, terpulanglah. Sebab bukan kita yang menjahanamkan, bukan kita yang merosakkan ataupun menoktahkan muafakat nasional. Sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zaid Hamidi, bila wartawan bertanya, beliau mengatakan dah tak ada dah. Sebab yang kita cari adalah kawan, sahabat yang sejati, yang setia, yang bukan memain kolam sana, kolam sini. Ini gambaran saya harap kita faham. Ya, saudara, kalau saudara warga UMNO, bila orang berhujah, nyatakan, ini faktanya. Dengan saya bercakap soal fakta.
Kerajaan hari ini bukan kerajaan pilihan rakyat. Itu fakta. Jangan siapa menafikan. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bagi saya sekarang sementara. Perdana Menteri sekarang ini Perdana Menteri yang dipilih melalui akuan bersumpah di kalangan ahli-ahli parlimen. Bukan parti. Parti UMNO cuma ada 42 kursi saja. Kita menempel, kita bukan majoriti. Sebab itu keadaan masih lagi dalam keadaan yang tidak begitu stabil. Walaupun kita lihat, memanglah rakyat suka sekarang ni bila melihat pimpinan UMNO yang menerajui anjung kuasa disiplin perdana melalui beberapa perubahan dasar yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi masih lagi dalam keadaan yang tersekat-sekat. Itu realitinya hingga terpaksa adakan MOU, Memorandum Persefahaman dengan pembangkang yang tak pernah berlaku sebelum ini. Dan terpaksa dibuat itu kerana nak memastikan supaya stabil kedudukannya. Tetapi masih lagi tidak stabil saya. Sebab itu jalan yang terbaik saya rasakan adalah pilihan raya umum. Nak buat pilihan raya umum pula tu ada pula puak-puak dalam UMNO ni yang tak menentu. Ini keadaannya saudara yang saya rasakan tak sepatutnya wujud. Parti Peribumi Bersatu dah habis saudara. Saya dah cakap, dah huyup dah. Sebab hari ini pun saya dapat laporan lebih 800 orang. Lebih 800 orang penyokong Bersatu keluar parti dan mereka menyertai dan menyokong UMNO, iaitu di kampung Hujung Tanjung di Kuala Perlis. Menurut bekas pengurusi cawangan Bersatu kampung Hujung Tanjung, Saudara Abdullah Abu Bakar, keputusan berkenaan diambil selepas beliau dan kepimpinan tertinggi cawangan tersebut meletak jawatan secara serentak atas kekecewaan terhadap kepimpinan Bersatu. Ini dah jelas. Sebab itu saya kata Bersatu tidak ada lagi masa depan untuk pilihan raya akan datang. Sekarang ni saya nak menyantuni tentang PAS ni, tapi kekhawatiran tak boleh lagi. Ni Kelantan. Cuma yang saya nak santun sedikit adalah keputusan mahkamah hari ini. Ini keputusan mahkamah, saya perlu baca, dan apa yang dilaporkan boleh dibaca. Sebab itu laporan, bukan kenyataan saya pun tak pergi ke mahkamah. Saya menurut laporannya, saya gelak juga. Kerana apabila saksi Dewan Pendakwa Raya bekas pengurusi YMDB iaitu Baki Saleh memberitahu mahkamah dalam perbicaraan pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kuasa Najib bahawa Perdana Menteri itu tidak memberi maklum balas mengenai kebimbangannya berhubung hal ehwal syarikat. Katanya. Ya, jadi beliau menghantar SMS kepada Tun Najib sejurus sebelum beliau meninggalkan YMDB pada Oktober 2009. Katanya, ini laporan ya saudara. Saya maklumkan dalam SMS kepada beliau mengenai beberapa perkara yang diarahkan oleh ahli lembaga pengarah kepada pihak pengurusan. Jadi bagaimanapun ia tidak dipatuhi. Tidak terlintas fikiran saya untuk melaporkan kepada mana-mana pihak berkuasa berkaitan salah laku kewangan pengurusan YNDP kerana saya mengandaikan saya sudah berbuat demikian melalui SMS. Apakah cukup dengan menghantar SMS pesanan ringkas dalam telefon saja? Itu saya gelak tu saya tengok ni. Alamak, ada pula kenyataan begini. Berartinya bila hantar SMS tu kalau tak sampai Tun Najib, masih dia menganggap Tun Najib tahu. Itu keadaannya. Dan saya juga difahamkan bahawa pendengaran akhir rayuan Datuk Seri Najib akan ditangguhkan kepada 15 Ogos akan datang. Mahkamah Persekutuan hari ini menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan 42 juta dana SRC International. Perkara itu dimaklumkan melalui surat bertarikh 29 April yang disediakan kepada media dan ditandatangani oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Hafizullah Omar Mat Saleh yang memaklumkan tarikh bagi mendengar rayuan bekas Perdana Menteri itu ialah pada 15 hingga 19 Ogos dan 22 hingga 26 Ogos. Menurut surat itu, kedua pihak iaitu pembela dan pendakwaan diarahkan untuk mengemukakan hujahan bertulis sebelum 31 Julai. Pada 25 April, Datuk Seri Najib telah mengemukakan 94 alasan dalam petisyen rayuannya. Antara alasannya yang dimiliki dalam petisyen itu ialah Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dalam fakta atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi. Jadi Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hasanah Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin menolak rayuan pada Mahkamah Rayuan itu hari. Tapi Datuk Seri Najib mengemukakan ke Mahkamah Persekutuan.
Jadi timbul pula persoalan sekarang ni, saudara. Bila dikatakan kes ini berlanjutan sehingga bulan Ogos, bagaimana pula seandainya pilihan raya diadakan dalam pertengahan bulan Ogos? Apakah Datuk Seri Najib layak bertanding sebagai calon dalam pilihan raya? Ini mula orang membangkitkan, kerana dikabarkan bahawa besar kemungkinan pilihan raya umum akan diadakan pada pertengahan bulan Ogos. Kalau ini berlaku, apakah Datuk Seri Najib layak atau tidak? Saya belum lagi sempat menghubungi teman-teman saya di kalangan warga Peguam untuk mereka mentafsirkan persoalan perlembagaan. Tapi kalau tak silap saya, ini pandangan saya, mungkin saya silap, ya saudara, bahawa saya rasa Datuk Seri Najib boleh bertanding kerana beliau belum lagi disabitkan sepenuhnya oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi hanyalah selepas Mahkamah Persekutuan menolak, barulah peluang untuk mendapat rayuan. Sebenarnya tak adalah. Itu keadaan saudara. Dia kata ni, Saudara Osman, buang masa layan orang jahil. Siapa tu? Jangan begitu. Jangan kita berbalah yang bukan-bukan. Kalau Azli Nordin nak tanya ke apa ke, tanyalah. Saya minta kalau boleh jangan kita menuduh. Saya harap bila kita mengemukakan pandangan, kita bukan menuduh. Saya sendiri bila saya mengutarakan persoalan ini penuh dengan tanda tanya. Sejauh mana dibenarkan dari segi perundangan. Bukan mengikut pandangan kita, saudara. Kita ni kadang-kadang kita daif. Kita bukanlah tahu segala-galanya. Tetapi seandainya kes Datuk Seri Najib ini ditangguhkan sehingga bulan 26 Ogos, maka sudah pasti akan menimbulkan persoalan apakah beliau layak untuk bertanding untuk pilihan raya umum seandainya pilihan raya umum itu diadakan pada bulan Ogos. Tapi kalau selepas itu tak tahu. Di samping itu timbul pula persoalan sekarang ini, bagaimana dengan kedudukan UMNO. Saudara Eddie Didi, hakim terpilih tak adil pada rakyat. Soal hakim terpilih, soal mereka, saudara Didi. Kita tak boleh kita nak membuatkan judgement. Saya 2 hari betul-betul semalam dan kemarin saya dah bacakan kenyataan daripada mantan ketua hakim negara. Ini kita serahkan, bukan kita. Jangan kita membuat andaian, jangan kita buat hukuman. Saya tak bersetuju kerana ini boleh membahayakan diri anda. Kerana apa yang anda tulis dalam komen-komen ini kadang-kadang boleh dibaca oleh orang dan ini boleh dianggap sebagai satu tindakan menghina mahkamah. Saya berharap agar kita lebih matang dalam pengujahan politik, di mana saya merasakan sekarang ni apa yang dihadapi oleh UMNO khususnya adalah menjelang 15 Mei ini. Pada 15 Mei, UMNO akan mengadakan persidangan khas untuk meminda perlembagaan. Kerana macam mana saya katakan semalam, sudah ada usaha pihak-pihak tertentu yang mahu menggagalkan. Malahan mereka sanggup ke tahap kalau tak dapat digagalkan juga nak diharamkan UMNO ini. Kemana kita lepas ini? Dan sebab itu akhirnya rakyat marah. Sebab itu saya katakan, walaupun saat ini saya dengar juga kenyataan Rafizi di Sabah, dia pun mengakui bahawa UMNO Barisan Nasional masih mantap. Berdasarkan pada keputusan pilihan raya di Melaka dan di Johor, UMNO boleh menang dalam pilihan raya yang ke-14 nanti, 15 nanti. Tapi sebab itu membuatkan setengah pihak merasakan mereka hendak bertanding. Kalau dia tahu kalah, siapa nak berebut jawatan? Tapi sebab mereka yakin UMNO mampu untuk mencapai kejayaan dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti, maka berebut-rebut nak bertanding. Mereka yang dah ada jawatan sekarang ni nak mempertahankan. Walaupun mereka tahu ataupun mungkin tidak tahu, mungkin tak ada orang bagi tahu bahawa mereka sekarang ni adalah di kalangan orang yang sudah pun dibenci oleh rakyat. Saya bercakap semalam, seandainya UMNO masih menurunkan calon-calon yang dilihat jelek oleh rakyat, besar kemungkinan inilah puncanya, maka UMNO sukar untuk mencapai kejayaan. Rakyat memang jelas sudah pun kembali untuk menyokong, untuk berlindung, bermenaung di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tapi kalaulah mereka yang ada, mereka yang dilihat jelek ini masih lagi berlegar di anjung kuasa Seri Perdana, rakyat akan bosan. Bila rakyat bosan, akan berlaku penolakan. Jika ini berlaku, saya katakan terus terang cakap, mereka akan mencari parti alternatif. Parti alternatif yang ada saat ini cuma satu saja. Saya tidak nampak Parti Bersatu di Perlis 800 orang dah letak jawatan, dah bungkus dah di kawasan Kanga.
Dan banyak lagi cawangan-cawangan yang akan bubar untuk digantungkan harapan pada PAS. Sudah bergolak di Kelantan. Saya tidak tahu, saya dapat tahu, saya ingat nak membicarakan soal ini, tapi kerana waktu membatasi kita. Jadi saya berharap mungkin, tapi malam besok saya nak ingin beritahu pada anda juga, saya besar kemungkinan memulakan live saya besok pukul 8 malam. Kerana selepas itu saya ada mesyuarat penting. Jadi sebelum saya menghadiri mesyuarat, saya buat live dulu. Jadi mungkin besok saya nak berhujah tentang apa yang berlaku dengan parti PAS. Dan juga bukan merupakan parti yang boleh diyakini menggantikan ataupun memerintah menjadi dominasi pada kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya akan datang. Yang saya nampak lain tak ada. Nak agak pada pejuang, hancur lebur. Nak agak pada parti Pemimpin Bersatu, wuyuk. Nak agak pada parti muda, tak nampak pun kemudaannya, keremajaannya. Nak diharapkan parti mana lagi? Cuma yang saya nampak adalah Parti Keadilan. Apabila saya lihat Rafizi dan Sarifuddin, apakah ini merupakan political tactical ataupun taktik politics mereka untuk kembali menggamit rakyat bahawa keadilan masih wujud? Kalau nak dilihat pilihan raya Melaka, pilihan raya Sarawak, pilihan raya Sabah, pilihan raya Johor, 4 negeri itu Parti Keadilan sudah hilang daripada peta sebenarnya. Rakyat dah tak ada lagi, tak ada, macam tak ada yakin lagi lah. Tetapi apabila Rafizi hadir bersama Nurul Izzah, hadir untuk kononnya bertanding jawatan timbalan presiden, mereka bukan menentang Anwar Ibrahim, bertanding timbalan presiden, kemudian bersama dengan Datuk Syafuddin Nasution. Jadi gembar-gembor mereka pertandingan itu membuatkan rakyat tersedak, keadilan ada lagi. Ini hanyalah sekadar alternatif. Seandainya pimpinan UMNO masih lagi bermain politik, masih lagi mahu mewujudkan gambaran mereka mahu bertanding, sedangkan mereka sudah dilihat jelek oleh rakyat, dan andainya pimpinan UMNO tidak berani untuk melakukan islah sepenuhnya, untuk menggantikan mereka ini dengan wajah baru, dengan pimpinan baru, sukar untuk UMNO menghadapi saingan daripada keadilan. Tetapi andainya UMNO menurunkan calon-calon muka baru sebagaimana dilakukan di Melaka, sebagaimana dilakukan di Johor, saya amat berkeyakinan keyakinan rakyat untuk bernaung kembali bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional pasti akan wujud. Dan adalah harapan untuk melihat bahawa dominasi kuasa di anjung kuasa Seri Perdana itu kembali pada UMNO Barisan Nasional untuk kita melaksanakan lestari kehidupan rakyat. Kita sambung malam esok. Cuma saya nak pesan, malam esok kita bermula live jam 8 malam. Besok saja saya. Kalau tidak nanti saya tak buat live, anda marah pula pada saya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi esok ya, Saudara Azwan Razak. Terima kasih.